Nampak. Kalau tengok dari segi baju dah sama warna dah. Merah dan merah. Tapi bila jumpa dapat ala biru pula. Coach, bukan kita dah janji ke? Tidaklah. Digelar je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Coach? Sihat, Alhamdulillah. Yelah, dah berlipat-lipat tadi tengok tu. Bukan main lagi digat, Coach. Ya, biasa je tu. Biasa. Sejak bila sebenarnya yoga ni? Saya yoga start daripada 2014. 2014. 2014 tu saya habis ambil saya punya 200 hours yoga certification. Oh. Okey, asal usul Coach Eddie ni memang daripada yoga ke ataupun sebelum ni ada bidang yang lain dulu ke? Okey, saya ni sebenarnya kalau saya daripada universiti tu saya jurusan usul fiqh dan fiqh. Dekat Universiti Islam Antarabangsa. Assalamualaikum. Ya Allah. Dah jauhnya lari. Daripada tadi tu. Yoga. Dari yoga, yes. Macam mana boleh lari sangat tu? Reason sebab sebelum saya jadi yoga instructor ni saya kerja sebagai barista. And at the same time saya kerja di sebagai membership consultant dekat local gym dekat Kelang. And masa time tu yang saya try yoga tu. Okey. Yeah. Kiranya sebelum ni ada jugalah masuk fitness. Saya memang daripada fitness lain. Daripada fitness, lepas tu dia... Tapi bila kita sebut pasal fitness ni, kita memang ingat tumbuk-tumbuk, angkat berat. Yelah, tengok badan pun sado-sado kan, betul-betul. Sekali nak yoga kau. tak pernah terjangkau. Kalau sekali pandang kan, memang tak terfikir langsung pasal yoga. Tapi bila kita sebut pasal yoga ni, orang memang akan terfikir yoga ni kan bukan dikaitkan dengan agama lain. Tiba-tiba pula ya Allah daripada Islamik macam mana tu Coach? Sebenarnya macam saya cakap tadi, saya daripada jurusan usul fiqh tadi dekat UIA. So bila sebenarnya benda ni saya nak menjawab persoalan yang itulah sebenarnya, sebab masa time pada ketika saya buat yoga dulu tu orang akan ada konotasi buruk lah tentang yoga ni. First because of dia ada kaitan dengan agama Hindu. And then satu lagi dia selalu dikaitkan dengan mantra. Mantra sebab kalau dia punya lagu tu kan, lagu background tu kan, yelah takkan saya pula yang kan. So bila dia dikaitkan dengan mantra ni, bila time saya dengan jurusan tu, saya masuklah kelas yoga sebab saya kan dalam fitness, dalam local gym tu yang saya kerja dulu. And yoga ni obviously benda yang last kali yang kita try lah. So bila kita try kelas yoga ni, tak ada pun mantra. Cuma dia ada ajar you cara nak improve you punya mobility dengan flexibility je. So dia tak adalah berunsurkan memuja-muja ni semua, tak adalah. So, ada certain kelas yang dia melibatkan mantra. Tapi cuma itu terpulang pada you lah. Kalau you nak masuk, you tak nak baca mantra, you diam je lah. Yoga ni sebenarnya ada berapa banyak jenis yoga? Yoga ni dia ada macam-macam jenis. Selalunya yang selalu orang praktis adalah hatha dengan hatha yoga lah selalunya yang orang praktis. Beza hatha dengan yang lain apakah dia? Kalau hatha ni dia memang basic je. Kalau apa yang saya belajar, hatha ni memang yang basic. Kalau orang nak join mana-mana kelas yoga, selalunya orang akan pergi kepada hatha yoga, dia akan ajar benda-benda yang basic yang perlu you tahu sebelum you pergi kepada kelas-kelas yang lain. Itu je. Tadi kata memang dah masuk dalam fitness, daripada barista pergi fitness. Tapi fitness ni macam saya cakap lah tadi, cabangnya banyak. Boleh lagi pergi MMA ke Zumba ke. Kenapa yoga? Dia ada banyak sebab. Selain daripada nak menjawab persoalan agama tadi tu, kenapa yoga? Dia banyak sebab. Antara sebabnya sebab masa time saya kerja dekat gym dulu, saya membership consultant. Bila saya nak persuade people untuk join gym, saya memang tahu apa yang saya explain. Kecuali yoga. Kecuali yoga. And then bila orang-orang yang join join gym ni, kebanyakannya orang yang gym goer ni badan besar-besar lah. Yang bodybuilder. Saya sebenarnya nak create awareness kepada orang ramai, especially lelaki
yang badan sadar ni. Oh. Sebab saya pun Sebab awak pun sadar. tak adalah saya cakap saya sadar. Tapi saya pun buatlah angkat berat sikit. Nampak kita nampak. Kan. So sebab saya nak bagi tahu yang yoga ni sebenarnya boleh increase you punya flexibility dengan mobility. Sebab benda tu pun penting juga sebenarnya. Okey, faham. Jadi kita tahulah tujuan dia sebenarnya, kita tak naklah persepsi mengatakan bahawa yoga ni satu untuk perempuan saja. Lepas tu kalau lelaki pun lelaki yang yang gitu. Halus, ya. Yang halus-halus. Yang halus maksudnya yang kurus lah. Yang halus yang kurus. Tapi maksudnya yang sadar-sadar pun boleh join. Pun boleh juga. Yes. Tapi bila orang masuk yoga ni, orang kata nak cari ketenangan. Sebab ialah kita diam macam bertafakur kat situ. Adakah itu betul? Adakah memang coach masuk tu terus dapat ketenangan jiwa? Tak ada pun. Sebab bukanlah tak ada pun. Maksudnya sebenarnya bila dalam yoga ni you memang akan capai relaxation. Tetapi sebelum you nak capai relaxation tu, you kena, sebab yoga ni kalau apa yang saya akan ajar kepada orang, dia lebih kepada latihan kecergasan. Oh, okey. Faham? Dia lebih kepada sweating, improve your flexibility, mobility tadi yang saya cakap tadi. So obviously you kena put some pressure lah. Sebab you nak sihat. Betul. Tapi at the end of the class tu nanti, kita ada satu pose dipanggil dia Savasana. Ataupun kalau direct translation dia adalah pose mayat. Pose apa? Nama dia corpse pose. Pose mayat? Sebab you kena, yang pose tu, you kena baring. Baring. Tutup mata. You kena relax not only you punya body but your mind. Ui, cakap senang coach. Selalunya yang pose tu, selalunya lelaki memang senang nak buat. Sebab? Selalunya lah pada pendapat saya. Sebab saya lelaki. Saya coach lelaki. Sebab bila you buat, sebab kalau lelaki ni kita suruh dia blank dia punya kepala otak dia. Memang cepat. Memang cepat. Sebab tu lelaki pergi mancing. Betul. Kalau perempuan, kalau you boleh buat, you memang power lah. Ya, perempuan ni sebab banyak sangat fikiran. Esok nak pakai apa, nak masak apa. Tadi saya pergi sana, dia fikir apa. Macam-macam. Betul juga. Yes. Okey, tadi bila kita cakap, dia mencapai ketenangan. Yes. Satu lagi, kalau kita belajar yoga ni, sebenarnya dia memang untuk pernafasan. Yes. Macam mana tu sebenarnya breathing technique tu untuk yoga? Sebenarnya yoga bila you buat yoga, pernafasan tu adalah amat penting. Because dia akan tahu sama ada you capai relaxation dalam yoga ataupun tidak. Sebab cara you nak capai relaxation dalam yoga ni, dia ada dua cara. Kalau instructor tengoklah. First daripada you punya pernafasan, second daripada you punya facial expression. Sebab kadang-kadang ada setengah, sebab apa pernafasan ni comes first. Because facial expression you boleh, kita bukan cakap fake. Kita macam you boleh muka stone, faham? Muka blur macam tu. Tadi dalam mayat ni stone pula. bila you buat yoga, kadang-kadang ada orang dia punya threshold pain dia tinggi. Dia boleh, daya ketahanan sakit dia tinggi. So you boleh relaxkan muka dia. Tetapi tiba kita nak relax. Tetapi tak bernafas. Bukan tak bernafas, maksudnya bukan pada nafas. Sebab kalau you muka you stone tapi you buat yoga pose, kita akan suruh you hold lama tau dalam pose. So sebab tu bila bernafas you takkan dapat tipu. Okey. Sebab you akan panting, you akan bernafas dengan laju. Mengah. Mengah. Faham. So daripada situ kita akan tahulah you sebenarnya tak relax. Sebab tu kadang-kadang bila you join mana-mana kelas yoga, dia akan suruh you, relax your face. You need to be calm. Tapi bila orang cakap, mana boleh tenang macam ni? Sebab you tahan 2 minit, seminit kan. Sebab tu dia orang tak faham. Sebab tu you kena based on pernafasan tu. Okey, faham. Tadi kata memang coach lah dekat gym tu. Tapi macam sekarang PKP, orang tak boleh pergi gym. Jadi macam mana nak mengajar yoga? Guna dalam talian ke? Bagaimana? Saya sekarang ni kebanyakan kelas saya yang di studio, diorang switch daripada actual, maksudnya bersemuka pada online lah. And then cara mengajar online dengan offline ataupun secara bersemuka sama je. Sebab kalau saya bila saya mengajar, saya selalu cakap dengan student saya, you kena, kalau you join yoga, you kena sharpen you punya listening skill. Listening skill. Yes. Okey. Sebab saya akan bagi instruction,
bukan kadang-kadang bukan you hanya tengok saya, kadang-kadang tiba-tiba you pandang ke kanan. Macam mana you nak nampak saya kan? So basically listening skill itu important. So bila you biasa dengan listening to my instruction, bila you switch to online, easy. Oh, so kita kena dengar je suara Coach Eddie. Walaupun sampai-sampai cakap, okey, suara Coach Eddie masuk kat telinga. Macam tu lah. Okey, saya takut mimpi je. Mimpi-mimpi suara Coach Eddie. Okey, kalau kita tengok sekarang ni, ini, swing pula. Yang ini apa? Yang ini kita panggil dia aerial yoga. Aerial? Aerial yoga. Aerial? Dia, you buat yoga dalam hammock. Oh ya, macam baby. Tapi kalau dalam yoga ni ada jenis orang yang mengajar untuk performance. Tapi kalau saya lebih mengajar kepada basic. Saya nak bagi orang different point of view untuk yoga. Selalunya kalau yoga dia lebih kepada lantai, floor yoga kan. So bila you dalam aerial ni dia ada different lah, POV. Lagi satu lagi bila dalam floor yoga, kebanyakan movement kita lebih kepada pushing. Macam tadi push up. Tolak ke atas. Tapi kalau dalam aerial yoga ni kita lebih banyak pulling. Okey. Tarik dengan tolak lain. Sebab itulah dia different point of view je. Okey, faham. Tadi bila mengajar dalam kelas tu, secara puratanya umur yang macam mana yang sesuai untuk kita mulakan yoga, lepas tu boleh dapat flexibility macam coach ni? Kalau yoga, siapa-siapa boleh join. Siapa-siapa boleh join? Tak kisahlah. Sadar, lelaki, wanita. Tak sadar, wanita ke, lelaki ke, tua ke, muda ke, siapa-siapa boleh. Tapi kalau dah umur yang tak berapa nak belia sangat, kalau dah tulang tu tak boleh tak boleh. Saya kejap lagi kalau kita demo, tak boleh dah ni coach. Macam ni je boleh. Macam mana tu? Dia kalau untuk orang yang contoh macam senior, atau macam you cakap tak berapa nak belia tadi kan. Tak boleh. So dia ni kalau boleh jangan salah pilih kelas lah. The reason why orang cakap yoga ni susah because dia salah pilih kelas. Macam Eddie dulu, masa angkat bina badan dulu kan, badan sadar-sadar. Kita ni tak nak join yang beginner. Ya betul. Kita nak join yang tinggi. Belagak. Itu masalah dia kan. Itulah masalah dia. Lepas tu dia susah. Tapi kalau kadang-kadang it is okay for you to regress ataupun take a step back, you join je lah beginner class, tak ada masalah pun. Betul. Apa salahnya kan? Dia tatih-tatih lah. Tatih-tatih gitu. Apa pun, sebentar lagi lah. Nanti di hujung kan, kita akan bersama dengan Zaki Yamani. Kita tiga-tiga nak tengok flexibility kita macam mana. Boleh, Coach? tak ada masalah. Saya tak tahu daripada mana datangnya confidence saya ni, tapi saya nak juga buat. Apa pun, kita nak dengar dulu lagu pilihan malam ni. Boleh nyanyi tak, Coach? Nampak tak apa. Nanti saya coach. Saya coach kot. Gitu. Lagu pilihan malam ni kita nak bersama. Hari ni kita punya jiran hari tu, Fikri Kiki. Silakan Fikri.